Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur dan seterusnya. Terima kasih kepada Yang Datul Imam, pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan sambung lagi menggunakan buku kita, iaitu Ringkasan Sifat 20 karangan tuan guru kita, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin. Jadi alhamdulillah, kita akan sambung lagi muka surat 9. Muka surat 9. Macam mana? 9. Baik, insya-Allah. Dan bagaimana kita telah ceritakan sahabat sedikit mengenai muka surat 8 yang lalu, bagaimana untuk mengetahui sifat Allah Ta'ala ini terbahagi kepada dua, iaitu sifat zat pada Allah Ta'ala dan juga sifat perbuatan, af'al ataupun perbuatan, iaitu yang maha pemberi rezeki, yang maha memberikan kurniaan, yang menghidupkan, yang mematikan dan sebagainya. Semua itu adalah dari segi perbuatan. Dan cara memberikan, dengan memberi kesan dengan cara membuat, iaitu dengan sesuatu perkara. Baik, seterusnya dua cara mengetahui dan beriman dengan sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 9, ringkasan sifat 20, iaitu ada dua cara untuk kita mengetahui dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama secara ringkas dan yang kedua secara terperinci. Secara ringkas ini dalam bahasa Arabnya dinamakan ijmali, iaitu ringkas. Dan yang kedua ialah tafsili, iaitu terperinci. Sama seperti mana Allah datangkan Al-Quran. Allah datangkan Al-Quran ini, Allah tak ceritakan secara terperinci, Allah ceritakan secara ringkasan sahaja, ringkas. Kalau Allah nak ceritakan cara terperinci, alamatnya Quran bukan 30 juzuk lah. Bukan 30 juzuk. Allah nak cerita kami ciptakan langit ni macam mana, bumi ni macam mana, bahan apa yang aku guna. Tak mungkin untuk manusia ini buat apa? Dapat mampu membaca, apatah lagi menghafal Al-Quran. Tapi cukup dengan apa yang Allah datangkan agar manusia ini menggunakan akal fikirannya itu, dibantu oleh yang pertama matanya, dan yang kedua ialah telinganya, yang ketiga ialah lidahnya, dan yang keempat dengan tangannya dapat dia merasa. Tapi ada lagi satu nikmat, antaranya ialah nikmat hidung yang mampu mencium.
Ni mata manusia ni tengok segala ciptaan Allah Ta'ala. Telinga kita ni dengar bagaimana bunyi setiap di antara binatang. Dan apatah lagi suara-suara manusia ini. Apabila dengar kita dah tahu suara siapa. Tengok muka mata dia ni, mata kita ni tengok muka dia, oh dia ni sekian. Telinga kita dengar, oh ni suara dia. Dia telefon kita walaupun tak nampak rupa, tapi kita kenal siapakah dia. Telinga. Nah, mulut ni, mulut kita duk pergi tanya, nak pergi tantu macam mana, nak pergi tani macam mana, nak pergi tani macam mana. Cara kita nak mengetahui. Allahu Akbar. Hidung kita ni boleh bau, elok ke, wangi ke, busuk ke, segala-galanya Allah ciptakan. Di mulut ini ada lagi istimewa, iaitu dah lidah. Lidah pula boleh rasa pula, ada 5 bahagian. Dari segi manisnya, masinnya, pahitnya, kelaknya, macam-macam lagi lah ada di lidah. Allahu Akbar. Tangan kita ni boleh sentuh, badakah iaitu licin ke, kasak ke, berbulu ke, apa sebagainya. Tangan manusia ni yang Allah berikan. Cara manusia ni secara ringkasan saja, suruh manusia ni tengok, suruh kita ni tengok. Apatah lagi Allah tak cerita kisah Nabi Adam macam mana. Allah tak ceritalah secara detail macam mana. Allah tak ceritakan di mana Nabi Adam turun, hanya berdasarkan daripada hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Tengoklah rahsia ciptaan Nabi Allah Adam. Dulu Nabi Allah Adam punyalah besar, punya cantik, tapi mai anak cucu mai dengan anak cucu ni kuih kecil belaka. Mai tengok anak cucu kuih lama kuih kecil belaka. Bahasalah ni orang panggil terbantut. Terbantut. Sebab itulah Kementerian Kesihatan kata buah garam kena tambah iodin, nak bagi sempurna balik, bagi tinggi balik. Sebab apa? Sebab Kementerian Kesihatan risau bila tengok budak-budak zaman lah ni kuih lama, dia kuih rendah, kuih pendek. Sedangkan itu antara rahsia ciptaan Allah Ta'ala. Orang buat bangunan kuih bukan kuih tinggi, orang buat bangunan lagi kuih rendah, di antara satu level. Pasal apa? Cukup nak buat apa tinggi-tinggi, nak sapu sawang pun payah, tambah ayah tu. Ayah nak pergi cari tengok atas tu. Boleh sapu sawang? Tak ada dah, tobat straight dah. Nak suruh aku pun gaya jatuh mampus lagi. Tak pasal. Contohlah ayah ni boleh gagah lagi. Mai kat kubah serenda. Allah Akbar. Contohlah, saya katakan contoh. Sebenarnya Allah dah yang tetapkan dah supaya semakin rendah. Tapi Kementerian Kesihatan bimbanglah, nanti jadi kemetot belaka orang kita ni kuih lama kuih rendah. Pasal apa? Duk tanggung buku banyak berat nak mampu. Sampai tak boleh nak tanggung, tarik kerusi tu, beg roda tu. Allah Akbar. Itu contohlah kan. Itu cerita bab rahsia ciptaan manusia ataupun tengok ciptaan Allah Ta'ala. Sebenarnya kita nak jadi tinggi ke nak jadi rendah? Yang mana lebih nak pilih yang mana? Nak suka nak yang tinggi-tinggi ke nak yang rendah-rendah? Rendah senang, pasal nak angkut pun tak teruk sangat. Tambah nak korek liang lagi tenang. Pendek rendah, pendek kan, tak makan ruang. Contohlah kan. Allah Akbar. Tapi masalah agak nak ambil buah tak sampai. Mau tak mau kena gunakanlah. Allah, itu contohlah, saya katakan contoh. So kita fikir rahsia ciptaan Allah Ta'ala. Jadi Allah katakan kami datangkan Quran ini bukan secara detail. Kami tak datangkan secara detail, kami datangkan hanya ringkasan sahaja. Cukup dah bagi manusia ni nampak, fikir ni, hang tengok sendiri macam mana. Allah Akbar. Rahsia cerita. Kalau Allah cerita secara detail, alamatnya hari ni tak ada guna mengaji ilmu. Pasal apa? Allah cerita detail dah, tak payah cerita kat aku tahu dah. Semua ada dalam Quran. Semua ada dah. Allah Akbar. Semua berkat ada dah. Buat apa nak pergi mengaji lagi? Nak pergi cari pula, nak pergi buat kajian pula. Tak payah, Allah habaq dah. Allah habaq dah. Bahan tu macam ni, bahan dia. Hampa tengok sudah. Pasal apa? Tak aduh manusia ni guna akal fikiran.
Tapi bila Allah suruh tengok kepada tubuh badan manusia, sanurihim fil afaqi wa fi anfusihim, cubalah kamu tengok, kami akan tunjukkan kepada manusia di ufuk langit dan juga bumi ini, termasuklah pada ciptaan manusia itu sendiri. Tengok pada diri hampa sendiri, hampa buat kajian bagaimana aku ciptakan sangat sempurna kepada manusia. Allah ciptakan sangat sempurna kepada manusia. Allahu Akbar. Jadi bila manusia kaji tentang diri dia sendiri, barulah dia tahu betapa hebatnya ciptaan Allah Ta'ala ini. Tu pun kita rasa bangga dengan manusia. Kita dah fikir macam mana dia ni punya otak ni. Otak dia ni macam mana ni. Dia baca Quran tu, dia baca buku tu, sekali baca siap dengan seolah-olah putus tit. Dia boleh tahu salah duk tak mana, baris-baris ke apa sebagainya, boleh tahu berapa patah perkataan ataupun muka surat berapa, buku apa. Allahu Akbar. Baru ni saya jumpa seorang tok guru. Allahu Akbar. Orang cerita kepada saya, tok guru ni kalau dia pegang kitab ni dia baca ni, sekali baca dia terus hafal. Sekali baca dia terus hafal lah. Kemudian kalau dia baca habis semua muka surat ni, kita ada ni semua 114 muka surat ni, 113 yang berwarna ni, dia boleh tulis balik seperti mana ada dalam buku ni tanpa jatuh walaupun satu huruf, satu helai. Dia boleh hafal. Yang ni duduk muka surat 12, yang ni boleh muka surat 15. Han tanya apa? Tak apa, buka balik kitab muka surat 18. Tu dia. Sekali tengok. Allah Akbar. Tu pun kita rasa takjub lah. Kita rasa betapa hebat dah manusia ni, sampai teratur Allah bagi IQ dia. Otak duk tak mana ni. Dia boleh sampai tahun ni, dia boleh rakam segala-galanya. Allah Akbar. Tapi orang yang cipta manusia itu lagi sempurna, tidak lain dan tidak bukan ialah Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita terkejut jumpa pergi doktor ni, pergi hospital tu, dia macam-macam. Macam-macam yang jadi kepada hamba Allah Ta'ala ni yang sakit-sakit sebagainya ni. Dengan doktor yang pakar bahagian jantung, yang bahagian bius, yang bahagian macam-macam. Kita dah fikir, mereka ni lah hebat sampai tera-tera ni, contohlah kan. Tapi siapa yang cipta? Siapa yang bagi ilmu kat mereka? Allahu Akbar. Jadi kita tengok mereka tu, walaupun kita rasa hebat, kita rasa takjub, tetapi Allah Ta'ala lebih hebat daripada segala makhluknya yang lain. Ni cara ijmali, ringkasan. Allah ceritakan dengan dua cara. Yang pertama cara ringkasan, cara ringkas tengok. Yang kedua ialah dengan cara tafsili, iaitu terperinci. Allah Akbar. Kadang-kadang kita tengok mesin-mesin sudahlah yang manusia cipta ni, yang manusia cipta. Sama ada mesin duit ke. Cuba tengok mesin duit. Dia bubuh duit, dia kira macam mana mesin ni kira. Duit RM1 ke RM5 ke, dia boleh kira syum tak lagi dia keluar. 200 keping. Tapi ada 200 keping. Ada 200. Dia boleh lebih lah. Boleh tak? Alami berapa satu mesin tu boleh berapa? Sampai berapa lai? Berapa lai dia boleh kira digit tu? 1000. 100 ya? 100 ya. Boleh lebih daripada tu tak? Boleh kan? Contohlah kan. Tu pun kita tengok. Tu mesin tu dia kira duit. Kita ke kira duit, tengok-tengok. 3 kali kira tak betul 3. Saya tulis berapa tahu kawan ni pula kira duit. Contohlah kan. Allahu Akbar. Cerita abad mesin. Tu pun kita rasa heran lah. Macam mana ada kira? Duit siling pula. Duit siling pula. Mesin duit siling. Tengok-tengok. RM35 3 tak cukup lagi lah. Hampa kira macam mana? Contohlah kan. Tu tak apa sikit. Hak yang beratus tu. Tu pun kita rasa macam mana depa manusia ni cipta otak mesin ni.
Dia boleh kira duit sekupang, 2 kupang, 5 kupang. 5 kupang pula tu ada jenis-jenis hak lama besar, hak kecil, hak baru ni kecil. Contohlah kan, Allahu Akbar. Tu manusia pun tengok yang tu lah. Tu pun kita rasa heran lah, takjub lah. Tengok mesin padi. Tengok mesin padi. Allahu Akbar. Ni dia karau. Ni padi dia buh tang lain asing, kemudian jerami dia buat keluar asing pula. Allahu Akbar. Tu pun kita heran lah, macam mana manusia ni cipta sampai tera ni nak bantu mudahkan urusan manusia. Macam mana Allah ni manusia ni reka sampai boleh bantu sampai tera-tera ni urusan manusia, nak mudahkan urusan manusia. Allahu Akbar. Baik, itulah kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita takjub dengan segala ciptaan manusia yang lain, ataupun kita rasa bangga dengan manusia-manusia yang istimewa, yang terlalu hebat, yang bagi pandangan kita Allah Ta'ala tu lebih-lebih istimewa dan lebih hebat daripada apa yang kita tengok. Tapi hari ini orang tak tengok kepada siapa yang mencipta, tapi dia tengok, kita duk tengok orang tersebut yang hebat. Tapi kan orang yang mencipta itu sebenarnya lebih istimewa, lebih hebat. Allahu Akbar. Baiklah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Dua cara tersebut dengan cara ringkasan. Cara ringkas. Ringkas ni ialah dengan cara kita ni, macam kita hari ni lah. Dengan cara kita hari ni, kita mengaji, dengar secara umum macam tu saja. Dengarlah Tok Guru cerita, kena yakin, kena sabar dan sebagainya. Tu cara umumnya. Ringkaslah. Apa pun yang berlaku, orang kata apa? Sabar. Sabar. Contohlah kan. Pasal apa? Allah Ta'ala ni ada hikmah. Tu cerita yang ringkas. Tapi kalau kita cerita yang hak detail, Allah ni ada lah tu. Lagi istimewa sebenarnya. Allah bagi ni suruh kita fikir balik. Ni secara detail. Allah bagi ni ujian ni bagi kita fikir balik. Pasal apa fikir? Boleh jadi kena kat hang ni boleh jadi sembahyang tak sempurna. Tu cara detail lah, suruh manusia fikir. Boleh jadi hang ni ada duit zakat, hang tak bayar. Boleh jadi ada benda-benda yang tak elok hang buat, jadi Allah bagi sebagai peringatan. Tu contoh. Tu cara detail. Kalau umum tu sabar. Kita ni umat Islam ni kena ingat Allah Ta'ala. Tu cara ringkas. Tapi hak detail tu, bila Tok Guru kata cuba kaji balik, kok-kok lah ada salah silap tang mana. Contoh kita kan, cuba tengok muhasabah diri balik, pasal apa bini minta cerai. Contohlah kan, orang perempuan ni kalau lelaki dia tanggungjawab dengan bagus ni, jarang sangat lah nak minta cerai ni. 1 dalam 100 pun. Kalau ada tu pasal apa? Bukan dia tak bagus Ustaz, tapi hati saya ni duk teringat kekasih lama. Tu cerita lain lah. Contohlah kan, contoh ya. Teringat kekasih lama. Allah Akbar, tu sebagai contoh. Tu. Bagi manusia ni fikir. Barulah secara detailnya lebih kurang macam tu. Yang secara ringkas ni terbahagi pula kepada 2. Secara ringkasan ni yang kita nak faham, secara ringkas ni terbahagi kepada 2. Yang pertama dengan cara sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kamalat yang layak hanya bagi Allah Ta'ala. Yang sempurna ni macam mana? Yang sempurna ni macam mana? Dan yang kedua, Allah ini maha suci daripada segala sifat kekurangan, kecacatan, keaiban, kelumpuhan dan sebagainya. Allah ni maha suci sama sekali. Mustahil bagi Allah Ta'ala dengan sifat-sifat ni. Baik.
sifat naqais tersebut ataupun kekurangan. Yang dikatakan sempurna ni macam mana? Sifat-sifat yang sempurna ni macam mana? Ulama ceritakan kepada kita bahawa yang sempurna ini ialah menggunakan nama-nama Allah Ta'ala. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang baik, yang sempurna. 99 nama yang sempurna. Sebenarnya ada lagi. Sebenarnya ada lagi, tapi yang ulama ceritakan yang tu. Yang ulama ceritakan yang tu. Walillahil asma'ul husna, 99 sebut sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Contoh dia macam mana? Bahkan sifat-sifat Allah Ta'ala ni ada yang satu-satu dia berdiri dengan diri dia sendiri, ada yang bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha apa? Ar-Rahman, pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Hak mana satu? Penyayang dulu ke pengasih dulu? Yang mana satu dulu ni? Dua-dua betul senang. Lagi senang. Contohlah kan. Yang kata Ar-Rahman tersebut ulama mentafsirkan, iaitu Ar-Rahman ini kasihnya Allah Ta'ala ni bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk ciptaan dia. Seluruh makhluk. Ar-Rahman ni seluruh makhluk dia Allah sayang ni. Allah berikan sifat kasihan tu kepada semua makhluk, sama ada manusia ke, jin ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan kan sebagainya. Semua bakal dapat daripada Allah Ta'ala. Termasuklah orang bukan Islam sekalipun. Termasuklah orang bukan Islam sekalipun, walaupun dia tidak mengucap dua kalimah, tak percaya dengan Allah Ta'ala, tetap Allah berikan dia juga kepada dia makan minum. Dia boleh juga makan minum. Lebih hebat daripada kita lagi. Kita apa hari ni pun bukan calang-calang. Ya dah. Pasal apa? Mangkit pagi tak tahu nak makan apa. Nak makan apa dah hari ni? Tu punya duit hebat tu, punya hebat tu. Nak makan apa hari ni ya? Allahu Akbar, punya hebat tu. Pasal apa? Pasal tak tahu nak makan apa. Tambah-tambah kalau boleh pergi kedai. Pergi tengah hari tu, hari ni nak makan apa tau, tengok kedai pusing. 2 kali pusing duk tengok hak mana teringin nak makan, pasal banyak sangat. Contohlah kan, pasal banyak sangat. Tu hebatlah tu. Pasal apa? Pilihan punya banyak. Pilihan punya banyak. Ayam, udang, sotong, ketam, semua duk ada. Pilih ya. Pilih-pilih, tengok-tengok sekali orang bayar. Hak ni yang paling best. Pasal apa? Selamat duit aku. Contoh. Punya lagi sonok, hak tu paling best ya nak. Allahu Akbar. Pilih-pilih pula, duduk tentu pula. Tak apa. Pilih. Sekali saya bayar. Allah buat tak abang awal. Pasal apa? Kalau abang awal, aku hentam dah jenahak dengan ketam. Tadi dah hantar abang awal. Aku pun nak bikin ikan termenung pun jadilah. Contohlah kan. Pasal apa? Pasal nak kena bayar. Tengok-tengok orang nak bayar. Tak apa. Allahu Akbar. Tu contoh anak. Tengok. Kita pun hebat. Allah dah beri kurniaan pun cukup hebat dah. Allahu Akbar. Tapi taklah semewah orang bukan Islam. Orang kita ni nak naik Mercedes dengan BMW ni boleh kira dengan jari lah. Tapi yang kami ni dah lah hebat lah juga kan. Seorang dua ni naik kereta Aston Martin, Bentley lah, McLaren lah, apa lagi BMW lah, Mercedes juga kan. Alhamdulillah lah. Pasal apa? Sebab ramai lagi usahawan bisnes orang Melayu yang ada di Langkawi ni. Kalau duk tengok belah darat tu, kalau tengok BMW, Mercedes ni, kalau BMW, Mercedes ni nak tengok muka orang Melayu pun ada betul tak tahu. Duk kira dulu. Tapi kalau setakat Asia maybe hak tu boleh gagah.
Proton beza, tu bolehlah nampak muka kita ramai sikit, ibarat dia macam tu. Tapi Allah bagi nikmat ni seluas-luasnya kepada manusia. Betul tak? Tak. Allah tak bagi semua pun. Yang Allah bagi ni hanya 1% saja. Tu pun manusia berebut. Allah bagi manusia ni, Allah turunkan nikmat di dunia ni baru 1% ya. Tu pun kita berebut tak nak dapat dah. Allahu akbar. Berebut tak nak dapat. Tanah 2 relung berebut. Tak mengaku dia beradik. Pasal apa? Aku nak duduk depan. Pasal nak duduk depan dengan belakang lah. Oh, mana cik? Tanah ni boleh kat hang, untung hang duduk depan. 2 relung berebut adik-beradik 4 orang. Pasal apa? Tanah duduk tu, siapa dia nak duduk? Buat undi. Undi lagi tobat tak mau. Walaupun mereka terpaksa kena percaya pada takdir, naik undi hak mana satu pun tak boleh. Bukan senang. Dah cabut undi aja dah. Ni cabut undi 4 orang, seorang setengah relung, 2 relung. 2 relung dah bagi 4. Beda sama banyak 4 orang. Cabut undi sebab apa? Tak selesai masalah. Pakai duk berebut. Siapa nak duduk depan, siapa nak duduk belakang, siapa dan sebagainya. Allahu akbar. Kalau ayah-ayah dengan abang-abang nak pilih yang mana? Duduk depan ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4? Hak mula depan ni tepi jalan, lepas tu belakang, lepas tu belakang, lepas tu belakang. Nak pilih yang mana? Berapa orang yang angkat nak ambil nombor 1 hak depan, angkat tangan, nak tengok. Angkat tangan tengok. Angkatlah, tak nak tengok contoh ya, nak tengok contoh ya, bukan saya nak komen apa dah, tak ada masalah, cuma nak tengok aja. Kalaulah takdir lah contoh nak ambil yang mana? Nombor 1. Angkat tangan nombor 1. Pakat nak ambil nombor 1, normal lah, sifat manusia normal lah. Pasal apa duduk tepi jalan? Tapi kalau saya tak ambil nombor 1, saya ambil nombor lah. Pasal nombor 1 kena buka ruang untuk jalan. Nombor hak lah tak ada dah, tanah aku lagi luas. Contohlah konon. Tapi duk mohong itu, taubat nak ambil nombor 1 lah. Pasal apa? Pasal senang. Kalau mereka tutup pagar pun, mereka tutup pagar, mereka tak bagi aku lalu belakang pun tak apa, aku lalu depan lah. Contoh dah itu. Makelai lempak paku tapi mampu habis, tak ada sampai belakang, pecah habis tayar. Contohlah kan. Tu contoh. 2 relung pun dah merebut dah, makelai dah. Tak apa. Buat undi. Dah undi, tengok hak yang ada berkenan tu tak dapat. Tahu buat macam mana? Tak apalah. Nak buat macam mana lagi? Dah melih kat hang, adik. Hang dapat hak duduk depan sekali. Abang banyak ganti rugi. Kita tukar dah. Tukar juga. Pasal apa? Nak duduk hak depan juga. Aku nak hak depan juga. Tak apa, banyak berapa anak ni. Tambah, kita tukar. Allah akbar. Itulah manusia. Teratur ya. Allah turunkan nikmat ni baru 1% ya. Tu pun kita berebut makelai tak nak abang. Putih habis adik-beradik. Baru 2 relung. Allah akbar. Baru 2 relung berebut dah makelai putih adik-beradik. Allah akbar. Tu tak kira hak yang hak 10 relung, 20 relung, 30 relung lagi. Allah akbar. Tu saya katakan sebagai contoh. Jadi kita kena faham bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni dengan sifat yang sempurnanya itu ada yang digabungan di antara 2 sifat. Contoh daripada kita baca dalam ayat apa tu? Ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Ta'ala itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Ni sebab apa? Ni sifat yang menafikan kekurangan pada Allah Ta'ala.
menafikan kekurangan pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah tak mengantuk, Allah tak tidur. Manusia boleh tak tidur? Tak boleh. Manusia ni 3 hari ya, kalau tak tidur mampu terus. Hari yang ketiga tak zakat banyak ah. Pasal apa? Otak jam. Otak jam, mata pun tak boleh nak bergerak lah. Habis. 3 hari 3 malam kalau tak tidur, alamat anak jam terus. Stroke. Kalau tak stroke pun mati terus. Pasal apa? Pasal otak tak boleh nak refresh balik dah, habis dah. Akal pun tak boleh nak berfungsi dah. Tak boleh 3 hari. Ada orang hebat sikit mungkin 4 hari, 5 hari tak ada. 5 hari tak ada manusia yang mampu bekerja atau duduk saja selama 5 hari, tak boleh. Apatah lagi kalau duduk saja, duduk itu tak boleh. Kalau dia tak bergerak. Allahu Akbar. Bayangkan. Itu sifat menafikan kekurangan secara ringkas. Yang sempurna apa dia? Yang kata sempurna tadi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis sama'. Apa macam mana? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tak rasa beban pun nak jaga langit dengan bumi ni. La ya'uduhuma. Bagi Allah Ta'ala ni tak ada rasa beban langsung nak menjaga langit dan bumi. Tak ada rasa beban bagi Allah Ta'ala pun. Kalau kita ke, Allahu Akbar, orang lelaki suruh dukung anak, lengah nak mampu kaki, tangan dengan kaki ni. Sebagai contoh lah kan, bawa bini pergi spa, abang tolong jaga Ustaz, anak berapa saya kot, mereka kata setengah jam kot. Tak apa, setengah jam. Dalam hati yang bini duk gelak lah, mampu mana ada orang spa setengah jam, paling kurang 1 jam. Contoh lah kan. Yang kita pun duk tunggulah, apa tak keluar-keluar lagi, penat nak mampu duk tunggu ni, dukung ni lenguh tangan Ustaz belah ni, Ustaz belah ni, tak tahu nak abad lah kan. Allahu Akbar. Tu pun anak baru apa? Baru 6-7 kilo pun kita tak rasa tak larat dah. Kita rasa tak larat dah. Allahu Akbar. Ini kan pula bagi Allah Ta'ala, langit dan bumi ni yang maha sempurna Allah ciptakan ni, Allah tak rasa beban langsung. Tak rasa susah langsung bagi Allah Ta'ala. Nak bandingkan dengan kita ni, Allahu Akbar. Apatah lagi kalau kita nak didik anak-anak. Allah awaklah ni ketegak nak mampu sampai apa ya, yang kepala otak ni punya susah sampai tera-tera ni. Contohlah kan. Cuba kalau tak percaya, cuba ajak anak sendiri, bukan ajak cucu. Allahu Akbar, sabar sungguhlah. Sungguh. Sebab tu kita hari ni senang pergi hantar ke cikgu, lagi senang daripada duduk di rumah. Duduk di rumah ni tak makan saman, suruh buat kerja haram tak dia je. Hak nu je nak buat, hak ni je nak buat, hak ni nak buat. Allahu Akbar. Macam-macam lah. Time tu lah sakit kepala lah, time tu lah lapak lah, time tu lah sakit kaki lah, time tu lah macam-macam lah anak kita ni. Ibarat dia macam tu lah. Ibarat dia macam tu. Allahu Akbar. Tu pun kita rasa pening kepala, susah hati lah. Pasal apa? Nak didik anak pun kita rasa susah. Allahu Akbar. Bukan Allah suruh cipta anak lagi, tak suruh cipta pun. Cuba anak aku nak cipta tengok, tak. Allahu Akbar. Ni Allah Subhanahu Wa Taala tak merasa beban ataupun susah sama sekali untuk mentadbir seluruh ciptaan Allah Taala ni, sama ada yang di langit ataupun yang ada di bumi. La ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang ni yang saya nak cerita ni, yang kata maha sempurna ni, wa huwal aliyyul azim. Dan bagi Allah Ta'ala itu dia maha tinggi lagi maha agung. Tu yang kata sifat sempurna bagi Allah Ta'ala. Sempurna bagi Allah Ta'ala tu dia, wa huwal aliyyul azim. Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Allahu Akbar. Ni sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Maknanya yang kata agung tu tak ada rasa langsung, rasa beban susah apa tak ada langsung.
Kita hari ni nak mangkit malam, bini suruh buat susu pun lawan tumbuk dulu. Tombak ke lawan tusum ke tak tahu lah. Ni cerita orang lah, cerita kahwin ni. Ada anak ni. Pakak duk lawan terajang. Hang mangkit lah pula, aku dah jaga dah daripada siang sampai malam. Yang bini kata kat lelaki. Hang kata lelaki pula kata, awak hang ingat aku duduk saja. Tu dia duduk lawan. Lah kali jom kita lawan wan tusum. Siapa menang, siapa kalah kena pergi buat susu. Wan tusum. Allah Akbar, wan tusum. Tu dia punya cerita. Allah Akbar. Tu pun kita rasa gelisah tak tahu nak apa lah. Pi kerja hafal kata apa? Allah tidak tak lena lah semalam. Mangkit 20 minit ya. Mangkit 20 minit ya, mangkit pi buat ayat. Lah ni senang, ada kowe tu lagi senang. Ada kowe tu lagi senang. Tak gaduh duk pi masak ayat lah, tekan ayat panas ya tak keluar. Nak rasa bagi suam tambah ayat sejuk. Bukan payah mana. Zaman dulu lain dah nak kena mangkit pi. Kalau habis ayat dalam pelah ayat, janilah sakit hati sungguh aku. Pasal apa? Nak kena tunggu ayat masak pula. Contohlah kan, zaman lah lagi senang. Tu pun menjaga anak mampu. Tu pun tak larat dah. Semua ni. Tu cara mudah. Yang ada kowe, ikutlah kita orang lelaki kan dah ada kowe di rumah kan. Sayang nak minum ayat apa hari ni? Cuba tanya tengok. Cuba muhasabah balik. Dalam seminggu ni berapa kali kita buat ayat untuk bini? Cuba tanya tengok. Dalam seminggu ni berapa kali kita buat ayat untuk bini? Allah kesiannya. Kesianlah kat bini penat duk urus rumah tangga ni macam-macam. Kotlah kita buat ayat segelas kan pergi hantar kan. Berapa kali? Tu kira dah senang dah, kowe tu ada dah. Ayat sejuk pun ada. Allah Akbar. Nak panas pun tak apa, boleh buat, tak ada masalah apa. Tu pun berapa kali yang kita sanggup korbankan diri kita untuk hargai isteri dan juga pasangan kita. Allah Akbar. Ni yang duk tahu. Ni ayat apa ni ya? Ni ayat apa ni ya? Ada ayat apa? Tanya ada ayat apa? Ada apa? Kopi, Milo, Holik, Nescafe, contoh. Kan? Tu lah. Allah Akbar. Tu contoh. Tapi bagi Allah Ta'ala ni maha sempurna. Jauh sama sekali dengan kita. Jauh sama sekali dengan kita. Allah Akbar. Jadi ni kena tahu secara ringkas, Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang sesuai bagi Allah Ta'ala. Baik, ada orang tanya, ni dia masalah. Ustaz, awak Zibah, contohlah kan, contoh ya. Nak tanya Ustaz, Allah ni sifat dengan sempurna kan? Ya. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kekurangan. Ya. Betul? Tapi dalam nama-nama Allah Ta'ala, ni dalam nama-nama Allah Ta'ala, Allah tak tulis pun bagi Allah Ta'ala ni sihat. Ada tak nama Allah Ta'ala sihat? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi nama Allah Ta'ala itu nama-nama yang indah, hendaklah kamu berdoa dengannya. Tapi saya duk rasa tak ada pun dalam nama Allah Ta'ala tu sihat. Agak-agak nak jawab macam mana? Agak-agak kita nak jawab macam mana ni? Allah Akbar. Dalam nama Allah Ta'ala tu tak ada pun sihat. Ni nak beritahu kat hang, nak bagi faham bahawa Allah Ta'ala tu mustahil dengan segala sifat kekurangan. Yang bagi sihat ni, cerita ni, yang kata sihat ni macam mana? Yang ada fizikal, yang ada berdiri, bersifat. Tapi bagi Allah Ta'ala ni zat. Dia bukan duduk pada benda. Bagi Allah Ta'ala tu sendiri dia. Zat Allah Ta'ala tu sendiri.
Sihat dengan sakit ni bagi yang ada nyawa, yang ada orang panggil apa? Ada tubuh badan, ada benda yang ada duduk. Jadi kalau kita nak katakan bagi Allah Ta'ala tu sihat, tak bolehlah, pasal Allah Ta'ala itu maha sempurna. Allah Ta'ala tu tak sakit. Sihatlah, eloklah, sempurna. Kalau Allah Ta'ala tu sakit seperti mana manusia, bermakna dia menyamai dengan keadaan ataupun ciptaannya yang makhluk. Contoh kita hari ini, saya katakan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, salah satu cara Allah nak memberikan peringatan kepada manusia yang paling sempurna ialah dengan memberikan manusia sakit. Cukup. Allah bagi manusia sakit ya, cukup lah. Pasal apa? Hang walaupun hang kaya terang mana pun, bila sakit tak boleh pergi tak mana. Sakit boleh pergi rata hari? Tak. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Hang kuat terang, kuat pula dah. Badan hang besar terang mana pun, kalau sakit tak ada apa. Habis. Hang cerdik terang mana sekalipun, bila hang sakit, habis tak boleh buat apa. Sakit. Sakitlah salah satu rahsia ciptaan Allah Ta'ala yang paling sempurna bagi manusia fikir. Ni sakit, Allah bagi sakit, suruh kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila manusia ni sakit, dia tengok balik, walaupun dia ada duit sekalipun, belum tentu dia mampu membeli. Doktor yang paling hebat dalam dunia pun belum tentu boleh memberikan apa dia, memberi bekas, kesan kepada apa yang dia buat. Ada duit tapi tak mampu, belum tentu untuk merawat. Allahu Akbar. Tengok kemarin laporan hari ni keluar, sahabat hari ni keluar apa dia, Amir Kuwait As-Sabah telah pun meninggal. Sebab apa? Sebab sakit. Kawan sakit lama dah. Allahu Akbar. Cuba kita tengok orang hak kaya-kaya ni, kalau mereka sakit, bukan nak pergi negara Islam, mereka pergi negara orang bukan Islam. Pergi sampai Amerika, pergi sampai Australia, pergi sampai ke Jepun, pergi sampai ke negara-negara Eropah, Perancis, Britain, nak merubat, nak merawat. Sebab pada pandangan mereka, doktor-doktor itulah yang paling hebat. Doktor-doktor itulah yang paling hebat. Walaupun kita tahu bahawa yang menyembuhkan Allah Ta'ala, tapi mereka usaha pergi cari sampai sana. Satu malam $10,000 bagi mereka tak ada nilai. Yang penting mereka boleh sihat. Yang penting mereka boleh sihat. Allahu Akbar. Sebab itulah cara Allah Ta'ala nak memberi bekas yang kesan yang sangat hebat kepada manusia, ialah dia datangkan dengan sakit kepada manusia. Ingat balik pada Allah Ta'ala. Hari ini Allah uji seluruh manusia satu dunia dengan ujian COVID tersebut. Cukuplah suruh manusia ni ingat, hang tak pi lari tak mana pun, hang boleh jadi kesan mangsa kepada penyakit tersebut. Hang nak pi duduk tak mana lagi, melainkan kembali pada Allah Ta'ala. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Nak lari pi duduk tak mana lagi. Allah. Kita duduk Langkawi ni, satu pulau ni, abang kata ada kes positif, kita pun kecut perut dah. Pasal apa? Langkawi nak besar terang mana? Jumpa di market, jumpa di masjid, habis pecah, pi semua. Pakat boleh jadi kena belakang. Allah Akbar. Itulah antara rahsia Allah Ta'ala yang paling besar Allah kurniakan kepada manusia ni. Sakit, hang kaya terang mana pun, hang badan besar ke berani terang mana pun, hilang nilainya apabila bertemu dengan kesakitan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dua makhluk yang tak pernah sakit di atas muka bumi ni, dua aja. Yang pertama siapa dia? Fir'aun. Fir'aun tak pernah sakit. Fir'aun tak pernah sakit sama sekali. Tak ada. Dukuk dia sakit kepala, panggil lah main tolong urut saya. Tak ada. Demam apa pun tak. Yang kedua siapa dia? Siapa dia? Yang kedua yang tak pernah sakit.
Yang tak sakit dan tak pernah sakit dan tak pernah sakit dan tak sakit. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan ialah Dajjal. Dajjal tak sakit. No. Kenal tak Dajjal? Tak kenal. Katok kepala tak kenal. Memang tak kenal pun pasal tak jumpa lagi. Yang duk tahu hak kayu besi tu ya no. Dajjal sungguh no. Mai kok mana tak tahu kita pergi buh nama Dajjal tu duk fikir lah. Saya duk fikir sampai lah ni macam mana orang kita duk boleh buh nama Dajjal. Ku ayah anda tahu. Ayah anda pun tak tahu mai kok mana Dajjal duduk katok pam. Dajjal tu lah yang bagi rosak jalan buat sebagainya tu. Yang tu pun duk panggil Dajjal pasal apa kita pun tak tahu. Kok mula-mula dia cerita tak tahu nak buat apa punya marah Dajjal sungguh hang ni. Pam contohlah kan duk katok kan. Allah Akbar. Tapi tak tahu mai kok mana Dajjal ni. Yang kita duk panggil Dajjal. Allah Akbar. Tu contohlah kan. Tak ada dua makhluk ni ya. Tak sakit. Sebagai ulama tambah lagi satu seorang lagi Namrud. Satu lagi sebagai ulama tambah kata Namrud. Sebab dia tak pernah sakit maka Allah datangkan ujian dengan kesakitan terhadapnya. Apa dia? Allah datangkan nyamuk. Sebab dia tak pernah sakit langsung. Inilah antara nama-nama ataupun makhluk Allah Ta'ala yang tak pernah rasa sakit. Tapi tetap mati juga walaupun mereka tak sakit. Tetap mati juga walaupun mereka tak sakit. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah. Jadi secara ringkasnya yang secara ringkas kita kenal Allah Ta'ala dengan cara sifat yang selayaknya bagi Allah Ta'ala. Selayaknya bagi Allah Ta'ala yang maha sempurna. Dan yang kedua ialah secara ringkas ya pula menafikan sama sekali dengan kekurangan bagi Allah Ta'ala. Itu cara ringkasan. Lepas ni kita akan cerita mengenai cara terperinci sikit insya-Allah. Jadi saya bukakan ruang soalan. Jika ada soalan silakan. Ada soalan? Ibu-ibu, ayah-ayah, ada soalan? Ada? Tak ada? Jadi kalau tak ada, alhamdulillah sampai di sini terlebih dahulu. Saya mohon kemaafan daripada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورب زدنا علما ورب زدنا علما ورب زدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Marilah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.